إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan dan fadil tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang saya hormati lagi semuliakan, berbahagia tuan pengurusi serta barisan jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli di syurga semuanya insya-Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala antara ribuan manusia dekat Damai Jaya. Ternyata tuan-tuanlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tempat yang paling selamat sekali di akhir zaman. Tidak lain tidak bukan ialah masjid dan surau, juga majlis-majlis ilmu. Ramadan datang lagi. Persoalannya, sempatkah kita bertemu Ramadan? Dengan persiapan yang tak berapa nak ada, maka perkukuhkanlah diri untuk menghadapi Ramadan. Ramadan tiap-tiap tahun datang. Sudah hampir lebih kurang 1400 tahun lebih umat Islam menjalani Ramadan. Adapun adakah sepanjang hidup kita mendapat Ramadan yang berkualiti? Jadi rebutlah peluang, mungkin sahaja ini Ramadan terakhir kita. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Jadi perkukuhkan dengan amalan-amalan. Sekarang bulan Syaban. Kalau ulama-ulama terdahulu, bulan Syaban sebelum tibanya Ramadan, mereka akan memperkukuhkan amalan mereka. Memperkukuhkan banyaknya simpanan. Simpanan apa? Duit. Start daripada Rajab, Syaban, dah kumpul duit. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan itu dapat bersedekah lebih. Dikumpul duit dulu. Kita pada akhir zaman ni kumpul duit juga. Rajab kumpul duit, Syaban kumpul duit, Ramadan rupanya dibuat beli baju raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tahun ini cubalah kita bergandakan kita punya sedekah lebih daripada yang biasa. Bulan Ramadan, sebab pahalanya berganda-ganda. Dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Solat sunat banyak. Sebab tu ada orang tarawih suka buat sikit. Sebenarnya disebutkan oleh ulama, satu sujud pada bulan Ramadan oleh orang beriman itu, satu sujud mendapat 1700 kebaikan. Subhanallah. Satu sujud 1700 kebaikan. Dan dalam masa yang sama, satu sujud, setiap kali orang beriman itu sujud pada bulan Ramadan, ketahuilah bahawa datangnya 70,000 malaikat yang mendoakan supaya dia itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sujud 70,000 malaikat datang minta ampun dengan Allah agar umat Islam, umat orang yang beriman itu sujud bulan Ramadan, dia itu mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah antara makhluk yang doanya sangat mustajab tidak lain tidak bukan ialah para malaikat. Bayangkan 70,000 bulan Ramadan. Dan disunatkan kepada kita supaya khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Lagi banyak khatam, lagi bagus. Lagi banyak khatam, lagi banyak pahalanya. Kalau zaman dahulu memang orang buat khatam setiap seorang. Tapi pada zaman sekarang dah kurang sedikit. Khatam juga satu masjid khatam, rupa-rupanya dibagi-bagikan, seorang sikit, seorang sikit, seorang sikit. Dapat pahala tak? Dapat juga. Tapi kalau nak dibandingkan dengan orang yang khatam setiap seorang satu, maka pahalanya sangat banyak. Ketahuilah bahawa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu khatam pada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i 60 kali. Jadi kita kalau dapat sekali, ada orang sampai 2 kali, ada orang 3 kali. Setakat ni yang saya kenal paling banyak dia boleh dapat sebulan Ramadan dapat 6 ke 7 kali. Subhanallah. Banyak Itu di luar solat.
Al-Imam Syafi'i. Kalau dalam solat lain. Jadi perbanyakkan baca Quran. Jadi tuan rahmat Allah, kalau nak disebutkan ada orang sanggup menggadaikan tarawihnya. Sanggup tak buat tarawih sebab nak khatam Al-Quran. Inilah maksud buat baik tak kena tempat. Buat baik berpada-pada. Khatam Al-Quran itu bagus. Tapi ketahuilah bahawa ada fadilat yang lebih besar, iaitu solat sunat tarawih. Nak dibincangkan pada hari ini, topik yang dipergaduhkan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan Ramadan ialah 8 ke 20. Gaduh macam mana pun, ada orang buat 8, ada orang buat 20. Tapi nak betulkan mindset kita pada hari ini yang mengatakan tarawih 20 ke 8 ke, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan 20 rakaat. Itu yang pertama. Jumhur ulama kata tarawih itu 20 rakaat. Banyak riwayat. Yang pentingnya setiap 20 rakaat itu salamnya ialah setiap 2. Banyak riwayat. Adapun orang yang berhujjah mengatakan, sebab ada satu riwayat Nabi SAW itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW salat pada malam bulan Ramadan dan selainnya tidak melebihi 13 rakaat. Salasa asyarat rakaat. 13 rakaat. Tapi nak digeneralkan kat situ, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata pada bulan Ramadan dan malam-malam lain Nabi SAW tidak pernah solat lebih daripada 13 rakaat. Buka, kita lihat apa kata Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meletakkan hadis itu pada kategori bab tahajud, solat malam. Tidak ada khususkan pada tarawih. Jadi ada orang yang mengatakan kenapa 13? Mereka berhujahkan Nabi SAW solat tarawih 8. Dia katalah fahaman dia 8 campur witir 3 jadi 11. 2 itu solat ba'diyah, solat sunat jadi 13. 11 campur 2 13. Atau hujah yang katakan 8. Namun ada riwayat-riwayat lain yang mengatakan, jadi kalau nak dipendekkan cerita, jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki kata 20. Tapi cerita mana yang mengatakan 36 rakaat? Kalau tuan-tuan pernah dengar 36 rakaat, itu di Madinah. Pasal apa? Kalau di Mekah, sebelum tu saya nak terjemahkan tarawih itu apa. Tarawih itu lafaz jamak. Tarawih. Ta-ra alif waw ya ha, tarawih. Asal usul perkataannya ialah tarwihah. Tarwihah maksudnya rehat, istirahat, tarwihah. Kalau 2 kali rehat, tarwihatan. Gitu panggilnya, tarwihatan. Kalau rehat-rehat, banyak kali rehat, disebut sebagai tarawih. Tu jadi tarawih itu maksudnya rehat-rehat, banyak kali rehat. Tapi apa kata ulama? Rehat-rehat itu yang namakan tarawih ialah setiap kali 4 rakaat. 2 salam, 4 rehat, ada rehat, baru nama tarawih. 1 tarawih. Itu kata ulama. 4 rakaat, 1 kali rehat, namanya 1 itu tarwihah. 1 kali rehat. Kemudian 2 salam jadi 4 lagi, dah jadi 8. Rehat yang kedua, tarwihatan. Rehat yang kedua. Kemudian 2 salam jadi 4 lagi. Dah berapa rakaat? 12. Betul? 12. Rehat lagi. Kemudian rehat lagi sampailah 5 kali rehat yang dinamakan sebagai tarawih. Jadi persoalannya dapat pahala ke tak dapat pahala? Dapat. Nak cerita dapat ke tak dapat? Dapat. Tapi persoalannya, adakah kalau solat kurang daripada 20 dikira tarawih? Mungkin tuan-tuan pernah dengar ada ustaz kata tarawih juga. Nak diceritakan sini, kalau nak dicerita dapat pahala ke tak dapat pahala, dapat pahala. Tapi nak dihighlightkan kat sini kata ulama,
Yang dinamakan tarawih itu ialah 20 rakaat. Jadi khilaf. Ada kata tak kira tarawih, ada kata tak kira tarawih. Jadi jumhur ulama kata tarawih itu 5 kali rehat. 4, jadilah 20. Baru dinamakan tarawih. Jadi 20 rakaat. Siapa buat kurang daripada 20, kata ulama tak dikira sebagai tarawih. Tak dikira sebagai tarawih. Tapi nak cerita dapat pahala tak dapat pahala, dapat. Buat 2 dapat pahala, 4 pahala, 6 pahala, 8 pahala. Nak cerita dapat pahala tak dapat pahala, dapat. Tapi adakah ianya dinamakan tarawih? Kata ulama tak dinamakan tarawih. Jadi kalau siapa mengatakan ada hujah mengatakan 8 rakaat, sila bawakan hujah mana kata 8. Sebab yang kata tadi 8, 13, 8 campur 3 campur 2 lagi 13. Itu riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Al-Imam Bukhari, itu dimasukkan kepada tajuk tahajud salat malam. Pasal katanya, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat pada bulan Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW salat melebihi 13 rakaat pada malam bulan Ramadan, setiap malam, dan selain-lainnya. Jadi selainnya daripada bulan-bulan yang lain. Bulan lain ada tarawih tak? Tak ada tarawih. Jadi itu bukan cerita bab tarawih. Yang kata 8. Tapi ada kata ulama hadis buat 8 juga. Itu bab lain. 8 habisnya sampai subuh. Sehingga terbitnya, hampir terbitnya fajar. Kalau tuan-tuan nak buat 8 juga, saya tetap berhujah saya nak buat 8 katanya. Buat sampai subuh. Buat sampai subuh. Kalau nak buatlah. Tapi sebilangan kecil, sebilangan 70% ahli hadis mengatakan 20, semua 20. Jadi 36 rakaat tadi dia datang daripada mana? Sebab kalau orang tarawih kat Mekah, mereka rehat-rehat dengan cara tawaf. Tapi kita kat masjid boleh tawaf tak? Tak boleh tawaf. Jadi kita ke tanah Melayu kita buat apa? Itu yang ada zikir-zikir. Fadlan minallahi wa ni'mah dan sebagainya kan, banyak zikir-zikir tu kan. Itulah rehat-rehat kita. Kalau siapa nak rehat lebih, no problem. Tapi rehat-rehat macam mana yang masukkan ulama ialah rehat-rehat yang berfaedah. Kalau kita kaji rehat apa yang berfaedah, banyaklah. Antara yang berfaedah, kalau nak rehat-rehat dengan baca Quran, boleh ke tidak? Boleh. Boleh, no problem. Tapi masyarakat di Nusantara, khususnya kita ini, orang Melayu lemah. Kalaulah kata setiap rakaat kemudian rehat baca Quran 1 juzuk, sambung lagi nanti. Baca lagi 1 juzuk, sambung lagi. Adakah kita mampu? Jadi nak diceritakan umat akhir zaman ni lemah, lebih-lebih lagi di tanah Melayu, maka kita ambillah rehat-rehat yang mudah dengan cara zikir yang pendek. Zikir tak tahu nak zikir apa, sebab itulah ulama menyusun garis panduan buat macam ni. Kita yang tak tahu ni orang awam, ikut sajalah. Fadlan minallah wa ni'mah. Tiap-tiap tahun baca. Yang malangnya tak tahu pun apa pengertian ni. Kita baca. Ada yang sampai tak hafal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai 20 Ramadan tak hafal. Hujung sekali 30 Ramadan, yang terakhir 29 Ramadan, barulah dia ingat. Itu pun pasal sebut banyak kali. Tahun depan lupa lagi. Baca lagi tu yang dia punya apa, bannernya kan, rentang yang punya besar buat. Tapi bagus tak bagus? Bagus. Saya cadangkan pada masjid lah. Kalau boleh dibuatkan kan rentang tulisan dulu kan, banner besar. Bukan sekadar Bilal saja nak baca. Yang belakang tu kalau nak tahu, tak tahu pun, ikut-ikut bunyi, tak tahu apa disebut. Tulis besar biar semua orang boleh nampak. Banyak pun bagus, tepi ada, sini ada, boleh baca. Jadi orang zikir, ketahuilah orang-orang di saf depan, Tuan-tuan Bilal, ahli jatuh kuasa, ketahuilah orang belakang sebenarnya tak tahu apa yang dia baca. Jadi nak di general kat sini, buat. Kita menganggap kita tahu, sebenarnya kita tahu, tapi hakikat sebenarnya orang belakang tak tahu apa dia baca. Jadi cadangkan supaya buat, cetak lebih sikit. Kan, mesti banyak duit kan, cetak sikit. Cetak sana, letak sana sikit, sudut yang orang boleh baca, boleh nampak. Jadi rahmat Allah. Tarawih tadi 20 rakaat, rehat-rehat. Apa dalil kata 20 rakaat? Dalam satu riwayat mengatakan Anis Sa'ib bin Yazid,
daripada Sa'ib bin Yazid qala amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari. Daripada Sa'ib bin Yazid, beliau berkata Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Pernah dengar Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari ini salah seorang sahabat daripada 30 orang sahabat. Dia adalah salah seorang yang disebutkan riwayat yang pernah nampak Dajjal. Tamim Ad-Dari pernah nampak Dajjal. Tapi hari ini bukan nak cerita pasal Dajjal. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab memerintahkan supaya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimamkan solat. Ya, ini solat disebutkan oleh ulama dalam hadis ini ialah solat sunat tarawih dengan 11 rakaat. Beliau berkata, wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamida 'ala al-'isi min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Jadi Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari menjadi imam solat sunat tarawih sebanyak 11 rakaat. Beliau berkata, imam membaca surah Al-Mi'un. Macam pernah dengar tak? Al-Mi'un tu apa? Itu nama surah yang surahnya lebih kurang ayatnya 100 ayat. 100 ayat. Jadi surah-surah yang ayatnya lebih kurang 100 ayat dinamakan sebagai surah Al-Mi'un. Bukan Mi'un. Sehingga kan kami menyandar badan menggunakan tongkat. Disebabkan apa? Disebabkan lamanya mereka qiyam, lama berdiri. Kalau satu rakaat 100 ayat. Panjang tu. Satu muka berapa ayat? Satu muka. Satu muka lebih kurang paling banyak 10 ayat kalau yang sedang. Kalau ayat pendek-pendek pun berapa ayat? Bayangkan kalau 100 ayat satu rakaat. Kami tidak berlalu melainkan pada hampir fajar. Dia riwayat ni kata 11 sampailah nak hampir kepada fajar, yang ini maksudnya waktu subuh. Dalam riwayat yang lain mengatakan Anis Sa'ib bin Yazid qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Qala wa kanu yaqra'una bil mi'in wa kanu yatawakkauna ala 'isiyihim fi ahdi Utsman bin Al-Affan radhiyallahu anhu min shiddatil qiyam. Daripada Sa'ib bin Yazid, sama juga daripada Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, umat Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan qiyam, yakni ibadah malam pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. 20 rakaat. Beliau berkata lagi, dan mereka membaca surah Al-Mi'un, yakni surah yang lebih kurang 100 ayat. Mereka baca surah Al-Mi'un dan mereka menyandarkan badan menggunakan tongkat pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kerana lamanya berdiri. Jadi riwayat yang kedua mengatakan 20 rakaat. Dalam riwayat yang lain, an Yazid bin Ruman qala, daripada Yazid bin Ruman, beliau berkata, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadhan bi 23 rak'atan. Daripada Yazid bin Ruman, beliau berkata manusia umat Islam mendirikan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan pada zaman Umar bin Khattab dengan 23 rakaat. Kalau 23 rakaat, tuan-tuan dapat gambarkan. Jadi banyak riwayat. Wa yumkinul jam'u bainar riwayatain. Boleh dihimpunkan di antara dua riwayat. Fa innahum kanu yaqumuna bi 11 thumma kanu yaqumuna bi 20 wa yutiruna bi 3 wallahu a'lam. Kata ulama, mereka mendirikan solat tarawih 11 rakaat. Riwayat yang pertama. Kemudian mendirikan 20 rakaat dan juga 3 rakaat witir. Jadi nak digeneralkan kat sini, 4 rakaat tarawih, 4 lagi 4, 5 kali rehat. Itu zaman masyhur di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. 20 rakaat. Ada yang menyanggah
Sayyidina Umar Khattab buat 20, sahabat lain semua ikut. Tapi ada yang menyanggah. Dia kata Sayyidina Umar Khattab ni orang yang tegas, garang. Kenapa sahabat lain tak menyanggah? Semua setuju, setuju semua. Kenapa? Sebab mereka mengatakan sahabat tu takut dengan Sayyidina Umar, sebab tu mereka setuju. Tak benar. Sahabat ni walaupun Sayyidina Umar Khattab ni orang yang garang, tegas, tapi kalau mereka merasakan tak betul, mereka tidak akan ikut. Tapi dalam hal ini mengatakan Sayyidina Umar Khattab kata ini ialah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Jadi generalkan, di-highlightkan kat sini, sahabat ni semua setuju pasal memang tahu benda tu betul. No problem. Jadi tanggungjawab kita orang awam ni ikut saja. Berbalik kepada tadi, kalau nak kita cerita 20 ke dapat kalau buat kurang daripada 20, buat 8 ke, buat 2, buat 6, dapat pahala tak dapat pahala, kita dapat pahala tak dapat pahala, tetap dapat. Kalau cuma nak ceritakan adakah ianya dianggap sebagai tarawih kalau kurang daripada 20. Jadi jumhur ulama mengatakan yang dikatakan tarawih itu ialah 5 kali rehat setiap 4-4. Jumhur ulama kata 20. Tak ada 8. Siapa buat 8 dapat juga pahala. Jangan rasa macam kecewa. Dapat juga pahala, tapi usahakanlah kita anggap supaya kita anggap seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Saya kuliah banyak tempat. Tiap-tiap kali pertemuan terakhir nak Ramadan, naik raya, ada yang dah meninggal dunia. Orang Mesir macam ni, angguk-angguk juga, senyum-senyum juga. Tunggu taat kan. Naik raya mana tu haji ni? Dah tak ada dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menyangkakan hidup. Rupa-rupanya tak jumpa lagi dah. Kuliah lepas raya naik dah tak ada. Bayangkan kalaulah diri kita yang dimasukkan. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu. Boleh jadi naik raya saya pula tak datang kuliah. Boleh jadi saya mati dulu. Tak tahu siapa yang mati di antara kita. Mati macam-macam sebab. Kan kalau mati tengah tarawih, alhamdulillah. Mati tengah qiyam bulan Ramadan, alhamdulillah. Janganlah sampai ada yang mati tercekik tengah berbuka. Jadi berbuka tu kita selit sikit lah berbuka. Ada dapat tak yang daripada Jabatan Mufti Negeri Johor waktu imsak buku puasa kertas sol? Ada dapat? Sila perhatikan yang dekat bawah sekali sebelah kanan. Bawah sekali tulisan sebelah kanan. Ada baca tak? Ke tak ada tengok waktu buka mana paling awal? Tengok yang bawah sekali sebelah kanan. Afdal ditambah 1 minit atau 2 minit waktu buka. Contoh pukul 7 Bilal pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jangan terburu-buru. Kita ini disunatkan untuk berbuka awal waktu. Buka awal waktu, tapi bukan suruh tergesa-gesa. Bilal baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, nonggak air katirah. Tersedak meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan tergesa-gesa. Pertengahan azan, dah habis azan, boleh buka. Tidak makruh. Waktu buat apa? Memastikan betul-betul dia masuk waktu. Jadi tuan-tuan buka ni pasti masuk waktu ataupun bergantung pada azan. Kalau bergantung pada azan, Bilal salah azan, masuk waktu pukul 7, 6.59 dia azan, tuan-tuan mau buka, minum air katirah, ayam golek, betul-betul makan kan. Batal tak batal? Batal lah. Saya tak sengaja taik kucing. Jawapannya sengaja. Sebab dia itu tahu yang dia itu berpuasa. Memang tahu berpuasa. Cumanya tersalah waktu. Atas apa? Kecuaian dia salah waktu. Dia tak boleh salahkan Bilal. Bilal tak perasan waktu juga. Tapi dia ni salah juga sebab dia pun tidak memastikan akan masuknya waktu. Jadi pastikan jangan terburu-buru. Jangan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar tu buka. Jadi Bilal pun kalau nak kata dah habis azan baru nak buka, boleh. No problem. Tak semesti masuk waktu. Dia pun minum. Rupanya jam cepat 1 minit. AJK cepatkan. Batal tak batal? Batal. Jadi beza dengan keadaan orang yang tengah hari buta menyangkul macam nak raya bersihkan, tak nak buka bunga, tekak pun haus, masuk rumah buka peti ais, tengok pula ada jus oren 1 jak, minum habis. Habis minum baru teringat Allahu Akbar, dah Ramadan punya. Batal tak batal? Yang ni tak batal sebab dia tak ingat yang dia tu berpuasa. Yang cerita yang tadi buka tu dia memang tahu yang dia itu berpuasa.
Tapi cerita ni salah tengok jam. Tidak memastikan akan masuk waktu. Yang cerita kedua ni, dia tak ingat yang dia puasa. Minum. Minum air 1 jam. Batal tak batal? Tak batal. Tak sengaja dan tak ingat yang dia itu berpuasa. Tak batal. Tapi janganlah, kalau sekali 2 kali okeylah. Janganlah sepanjang Ramadan, hari-hari 30 hari, hari-hari terlupa minum. Itu pelik sikit lah kalau macam tu. Jadi kena buat persediaan. Kalau dah tahu kita ni ada kecuaian macam tu, janganlah sediakan jus oren awal-awal. Takut aus-aus terminum. Banyak sebenarnya perkara tak sengaja. Ada orang tak perasan berjimat, minta maaf cakap, tak perasan berjimat. Dia tak perasan, salah tengok waktu. Dia salah. Tubuh rupanya dah masuk subuh. Batal tak batal? Puasanya tak batal. Sebab tak sengaja. Adakah kena denda? Tak kena denda. Kalau tak sengaja. Tapi kalau sengaja tak boleh. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, itu cerita puasa lah. Banyak kalau diselit sikit kan. Banyak. Soalan yang popular apa tiap-tiap tahun? Kuih hidung batal tak batal? Tiap-tiap tahun orang tanya, batal tak batal? Daripada dia kanak-kanak sampai dia sekolah menengah, sampai dia masuk universiti, sampai dia dewasa, dah kahwin, ada anak, ada cucu, sampai dah penjen. Tiap-tiap tahun tanya, kuih hidung batal tak batal? Tak batal. Sikit-sikit je. Yang batal macam mana? Kalau swab test tu. Swab test. Cocok mai dalam tu kan. Batal tak batal? Batal. Jumhur ulama batal swab test tu. Tapi kenapa fatwa kebangsaan kata tak batal? Tuan-tuan jangan ambil kira dulu dengan sekarang. COVID-19 tahun 2020 dulu mula-mula dulu, orang takut. Dan diwajibkan kalau ada gejala ke kan, satu orang positif, satu keluarga kena swab. Satu kampung kena kurung terus. Masanya ada tetap mesti kena swab. Tak swab satu kesalahan. Tapi zaman sekarang tak ada macam tu. Kan? Kalau demam pun duduk rumah kan, pun boleh cek guna Elio. Janganlah kita ambil kesempatan meringan-ringankan. Fatwa yang dulu kata tak batal, maka aku nak swab pula bulan Ramadan, pagi Ramadan. Sekarang dah boleh elak. Tak wajib pun swab. Test kit pun dah boleh. Kemudian kuarantin je. Kalau tak swab pun taklah kena tindakan. Yang penting kita kuarantin. Jadi jangan kita swab test pada pagi Ramadan. Keadaan sekarang yang tak sama dengan dulu. Sekarang dah longgar sikit kan. Jadi batal. Siapa cocok tu bulan Ramadan batal. Bekam batal tak batal? Bekam makruh. Sebab apa? Melemahkan badan. Tak payahlah bekam dulu, kan? Raya kan boleh bekam yang pelik setahun. Bulan Ramadan juga nak bekam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Musafir boleh buka tak? Boleh. Tapi nak cerita afdal, musafir yang keadaan puasa ke buka? Jawapannya puasa. Kan zaman dulu orang naik unta, naik kuda, panas-panas terik, musafir. Zaman sekarang musafir naik wheelfire, kan? Bukan yang panas, bukan sejuk, boleh berpuasa. Tapi kalau dia khawatir dengan dia berpuasa itu akan memudaratkan, contohnya driver bas, buat bas, kalau dia puasa akan mengantuk. Bila mengantuk, aksiden melibatkan bawa orang, maka diharuskan dia berbuka puasa. Adik tuan rahmat Allah, dalam kitab Sabilul Muhtadin kata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, tidak harus mengerjakan solat sunat tarawih melebihi 20 rakaat, iaitu 5 kali tarawih, yang ini berehat 5 kali rehat. Kerana setiap 4 rakaat adalah 1 tarawih, melainkan penduduk Madinah. Kenapa penduduk Madinah? Karena diceritakan tadi, kalau di Mekah rehat-rehatnya dulu buat tawaf. Jadi Imam Malik ni duduk di Madinah. Duduk di Madinah. Jadi apakah kata Imam Malik yang supaya pahalanya lebih kurang sama? Dia buat sana ada tawaf, kita tak ada tawaf. Apa supaya kita, apa amalan supaya kita menyamai macam mereka? Itulah yang ditambah lagi 16 rakaat. Jadilah 36 ke Madinah saja. Itu fatwa Imam Malik. Tapi nak cerita kita ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ulama kata 20, buat 20. Tak larat belakang cerita. Yang penting jazamkan. Tadam kat diri kita, tahun ni aku nak full 20. Buat 20. Kerana 20 lah kata jumhur ulama tarawih. Tadam kan dulu. Larat tak larat belakang cerita. Exercise dulu bulan Ramadan. Yang buat tak larat apa? Bukanya macam-macam. Waktu buka tu janganlah melampau-lampau. Buka sikit lagi Buka sikit. Yang lebih-lebih lagi imam. Kesian imam. Imam pula nak jaga makan.
Sebab kalau imam makan lebih memang pancit awal. Ya, ada orang kata mudah, tak percaya cuba jadi imam. Cuba jadi imam. Pancit tak pancit? Baru rakaat pertama dah pancit. Adik tuan rahmat Allah. Itu tarawih. Jadi jumhur ulama kata 20. Buat kurang daripada tu, kira tarawih tak? Ulama kata tak dikira tarawih, dikira sebagai solat sunat. Buat kurang daripada 20 dapat pahala tak? Nak cerita dapat tak dapat, dia akan dapat pahala walaupun 2 rakaat. Jadi ayat kat sini pesan pada isteri, pada anak-anak, pada orang muda-muda terutamanya, budak-budak kan. Ramainya orang pada hari ni solat sunat tarawih, tapi isyaknya tak sembahyang. Sah tak sah? Tak sah. Mesti solat fardu isyak, dan solat fardu isyaknya mesti sah. Kalau isyaknya kurang rakaat, tak cukup rakaat, tak sah. Isyaknya kurang 1 ayat, macam dulu kat masjid mana tu kan, ada kan viral kan. Isyak sembahyang isyak, Fatihahnya tu kurang 1 ayat. Sedap sangat, satu masjid tak perasan. Batal tak batal? Batal lah. Bayang sembahyang tarawih, sah tak tarawih? Tak sah lah. Sebab isyaknya tak sah. Jadi isyak mesti jaga betul. Kalau nak cerita rawatib selepas isyak, solat sunat ba'da isyak dengan tarawih, mana lebih afdal? Jawapannya ba'da isyak lebih utama. Lebih utama. Sebab dia menghampiri, mengiringi yang wajib. Dimuliakan solat sunat rawatib selepas isyak itu mengiringi solat fardu. Maka ranking utamanya 2 rakaat itu dengan 20 yang tadi tarawih itu lebih afdal yang 2 rakaat tadi. Jadi ba'da isyak jangan tinggal. Wirid mana lebih afdal? Tarawih yang 20 rakaat tadi dengan wirid lepas isyak, mana lebih afdal? Jawapannya wirid. Orang ini fikir-fikir, kita fikir 20 ni mesti buat. Tak apalah, kita malam ni nak buat 20, wirid tak payah buat. Silap. Fadilatnya lebih besar wirid tu. Wirid subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian solat ba'diyah, dia lebih utama, fadilatnya lebih besar daripada tarawih. Bukan nak memperkecilkan tarawih. Tarawih itu besar fadilatnya, tapi nak diceritakan tadi, buat baik berpada-pada. Jangan buat baik tak kena tempat. Mentang-mentang nak buat tarawih, wirid tinggal, ba'diyah tinggal. Ada orang mentang-mentang nak khatam Al-Quran 30 juzuk, tarawih tak buat. Fadilat tarawih itu lebih besar daripada khatam tadi. Sebab khatam tu sunat. Yang tadi sunat juga, tapi ianya lebih rankingnya lebih tinggi. Jadi buat baik berpada-pada, jangan buat baik tak kena tempat. Nak tarawih juga, jangan sampai wirid tak buat. Nak tarawih itu ulama kata rehat-rehat, janganlah tarawih itu ditukar kepada laju-laju. Kalau nak cerita tarawih laju-laju dengan rehat-rehat, mana lebih afdal? Jawapan rehat-rehat. Nak pelihara hukum saktahnya. Jadi kalau ada orang nak mengatakan, tarawih ni takut kalau lambat orang semua lari, kan? Lambat orang lari, masjid yang laju itulah paling ramai, kan? Macam Damai Jaya kan, ramai kan? Sebab laju. Jadi nak di-highlightkan kat sini, walaupun nak laju, bacaan saja laju. Hukum makam tetap kena pelihara. Kalaupun dia kata saktah itu disunatkan 6 tepat. Lepas Fatihah, lepas amin, saktah. Kalau tak nak saktah lama pun kurang-kurang saktahlah juga. Jangan sampai tak saktah langsung. Waladhdallin, amin. Terus baca surah pula. Itu makruh. Jadi walaupun nak laju, tetap memelihara hukum. Hukum makam tu perkara sunat tu makruh, kena pelihara. Mesti saktah. Jangan tak saktah langsung. Kalau yang afdalnya umpama makmum habis baca Fatihah. Tapi kalau pun nak cepat sangat, janganlah sampai tak saktah langsung. Ini untuk imam. Yang keduanya, Fatihah memang menjadi kebiasaan, mana-mana tepat Fatihahnya akan baca secara disambung. Betul tak? Jarang orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jarang. Kalau orang bawa macam tu, biasa orang lari. Sebab tu saya tak nak jadi imam. Kalau saya jadi imam, lambat, orang akan lari. Saktahnya gini-gini. Saya dah puas lah. Berapa tahun lepas saya ada satu tempat, saya tarawih, saya jadi imam. Tak ada lambat sangat, kan? Baca laju.
tetap memelihara hukum hakam balik daripada tu dia tegur oleh AJK WhatsApp kan. Terus tak panggil tarawih imam jemputan je waktu tu. Terus tak panggil lah. Sebab tarawih lambat, mereka rasa lambat, pada saya cepat dah tu. Jadi kalau nak baca sambung juga, jangan main taram sahaja kaedah menyambung Fatihah. Ulama Kufah dan ulama Basrah beri panduan. Beri panduan. Kalau nak sambung 4 wakaf atau 3 wakaf. Kalau nak buat 4 wakaf, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Jadi siapa nak sambung 4 wakaf macam tu. Kalau 3 wakaf, sambung juga macam tadi, cuma bismillah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepakat ulama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak sambung, tunggal. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu 3. Jadi total kau nak sambung 4 atau 3. Jangan main taram dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sambung. Kat situ pula berhenti. Tak disuruh berhenti, dia berhenti. Yang beri panduan oleh ulama tak nak ikut. Jadi tarawih tahun ni tolong masjid ni, kalau jadi imam nak sambung juga 3 wakaf atau 4 wakaf. 3 wakaf atau 4 wakaf. Kau nak buat 3 wakaf macam saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada orang kata tak tahan nafas. Tarik nafas. Ada orang siratal ladzina an'amta 'alaihim, nak sambung ghairil maghdubi 'alaihim, tak tahan nafas. Sebab apa? Tak tarik nafas. Cuba tarik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadang-kadang lagunya kau main, tapi sambung main taram je lah. Jadi lagu belakang cerita. Yang penting baca tu, baca 3 wakaf ataupun 4 wakaf. Tuan-tuan akan dapat fadilat yang luar biasa. Percayalah. Akan dapat fadilat yang luar biasa. Sebab kita nak rebut ni pahala ni kan, rebut pahala. Jadi buatlah yang berkualiti, jangan janji boleh aja. Jadi tuan rahmati Allah, tarawih habis. Okey, settle 20. Buat 8 dapat juga. Dah masuk waktu. Dah. Kita risau sikit kalau nampak Tuan Bilal bangun-bangun kan. Dah belum bunyi kan? Habis tarawih, pergilah kepada solat sunat. Solat sunat apa? Witir. Ada orang buka tutup. Dia dah tarawih, witir. Kemudian balik malam tahajud, habis tahajud dia buat apa? Buka balik witir dia. Buka tutup. Tak perlu. Dan sembahyang sunat witir, sebab sunat witir tu siapa yang merasakan dirinya confirm boleh bangun pagi. Confirm boleh bangun pagi, maka witirnya itu dia confirm boleh qiyam, boleh tahajud. Witirnya itu afdal di hujung malam. Yang ini sebelum masuk fajar. Sekejap kita beri laluan nanti insya-Allah. Tinggal sambungan witir itu tadi. Wallahu a'lam bissawab.
di segi sunnah Nabi. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Mana solat sunat witir? Siapa yang yakin boleh solat sunat pada malam hari, confirm kebiasaannya, maka afdal solat sunat witirnya di hujung malam, sebelum subuh. Hujung tu lah. Siapa yang tidak yakin boleh bangun, maka ditutup pada dia untuk solat sunat witir sebelum tidur, yang ni lepas tarawih tu. Tapi kalau nak cerita orang ni yang confirm boleh bangun pun, dia nak meraihkan kat masjid, lepas solat sunat tarawih terus nak witir kat masjid kan, no problem, boleh juga. Cuma balik rumah nanti kalau nak bangun qiyam, tak payah buka tutup balik, teruskan saja sembahyang sunat macam biasa. Sebab witir ni boleh buat pada permulaan malam ataupun di penghujung malam. Jadi tidak perlu dibuka tutup macam yang kita faham ni sebelum ni. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Solat sunat witir termasuk dalam kategori solat sunat rawatib. Solat sunat witir ini lebih afdal daripada semua solat sunat yang lain. Kerana apa? Kerana kuat khilafnya. Khilaf apa? Kuat khilaf bermaksud berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama untuk menentukan hukum solat witir sama ada wajib ataupun sunat. Mazhab Asy-Syafi'i kata hukum solat sunat witir ini adalah sunat. Kalau mengikut mazhab yang lain, antaranya mazhab Hanafi, mengatakan hukum solat sunat witir adalah wajib. Wajib, tak buat berdosa. Oleh itu, dalil-dalil mereka juga kuat, maka dikatakan di sini kuat khilafnya. Jadi mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, witir ini sunat. Siapa yang tak solat sunat tarawih, tak solat sunat ba'diyah, tak solat sunat witir, taklah berdosa. Cumanya dia rugi. Fadilat-fadilat tertentu tu kena rebut. Jadi solat sunat witir dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'ami wa hiyal witru. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kamu salat yang mana ianya lebih baik daripada menyedekahkan unta-unta. Unta-unta yang terbaik, iaitu salat sunat witir. Hal ini adalah kerana unta yang terbaik ialah harta yang paling berharga pada orang Arab. Pada zaman Nabi SAW, ungkapan ini sebagai kiasan kepada solat sunat witir lebih baik daripada dunia dan isinya. Kerana apa? Kerana ia merupakan senjata akhirat yang lebih baik dan lebih bersifat kekal. Jadi kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, unta ni ibarat yang berharga. Siapa ada unta memang bagus.
memang orang ini banyak harta, dianggap berharga unta-unta ni. Jadi begitulah solat sunat witir, sesuatu yang berharga dalam ibadah solat kita, ibadah tubuh badan. Ini kalau nak cerita bab khusyuk tak khusyuk ni, fokus. Sembayang ni kena fokus. Tuan-tuan sembahyang fardu ke, sembahyang sunat, sembahyang apa pun kena fokus. Fokusnya kat mana? Kata Al-Imam Nawawi, dekat kepala, dibawa kepada bil aql, dalam kepala ni. Otak kita fokus. Fokus dengan apa? Bacaan. Khusyuknya ke mana? Khusyuknya kata Al-Imam Nawawi, tadabbur kat dalam fi qalbi, kat dalam hati. Khusyuk kat hati. Orang kadang-kadang khusyuk, tak tahu khusyuk ke tak khusyuk ke ni. Nak datangkan khusyuk macam mana? Kena memahami, tadabbur, kena tahu maksud. Jadi siapa yang tahu maksudnya sembahyang, dibawa baca bismillahirrahmanirrahim, hatinya itu menterjemahkan, barulah dia dapat kekhusyukan. Macam nak khusyuk? Kena hati macam nak bersih, kena dapatkan makanan rohani. Perbanyakkan zikir, baca Quran, maafkan orang, hati kita akan bersih. Itu makanan rohani, baru lebih khusyuk dan sembahyang. Kita sembahyang lama kan, kadang khusyuk, kadang tak khusyuk. Nyatalah kita sembahyang 20 tahun, berapa kali betul-betul khusyuk? Kan? Macam tak ada kan? Jadi nak khusyuk sebenarnya, sekali-sekala bukalah terjemahan tu, kurang-kurang Fatihah. Fatihah difahamkan dia punya maksud, baca. Sebab tu jangan tergesa-gesa. Macam mana kalau kita sembahyang tergesa-gesa? Adakah kita khusyuk? Sebab tidak sempat menterjemahkan di dalam hati, tadabbur. Faham? Baru dia bawa. Kalau siapa solatnya khusyuk, insya-Allah hidupnya berjaya. Sebab as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Bila tiangnya kukuh, maka segalanya akan dipermudahkan urusannya. Boleh pasang tu, pasang shilling, kornis, macam-macam lah. Yang penting tiangnya itu. Tonton kalau ada bisnes, sembayang tu pun dia khusyukkan. Luar biasa tonton punya bisnes. Cuba kita sebut subhanallah, mulut sebut dengan dibawa kepada otak kita ni, subhanallah. Pengertian diterjemahkan di dalam hati, kita akan dapat khusyuk. Kalaulah kita tahu akan fadilat solat tu, nescaya kita ini akan solat yang betul. Duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu mustajab. Balik boleh Google punya maksud. Tak percaya Google, tengoklah apa maksud tu. Duduk antara dua sujud tu, tuan-tuan takkan nak rasa nak bangun awal. Percayalah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ini homework hari ni. Balik tengok pengertiannya, tonton hayati. Tuan-tuan akan nak duduk antara dua sujud tu dengan betul. Ini hayati betul. Waktu kita sujud tu, subhanallah, hayati. Bayangkan kalau kita sembahyang caplit, sembahyang pula tarawih laju, hilang fadilatnya. Percayalah. Sekadar dapat pahala gitu je lah. Dia punya kesannya itu. Siapa yang bulan Ramadan yang berkualiti, subhanallah, dia akan terzahir masa hari raya nanti. Ada orang tak sabar nak raya bila hujungnya Ramadan, Facebook update, sedih perginya Ramadan, tapi dia punya raya punya sakan mengalahkan orang yang puasa betul-betul kan. Tengok raya, siapa yang tarawihnya lopong-lopong, tak tarawih, dia lah raya yang paling sakan. Percaya tak? Jadi raya tu siapa yang Ramadan quality, rayanya tu bersederhana kan. Masuk yang cakap juga ni lah. Saya pun peringatan untuk diri saya jugalah. Jadi solat itu kena jaga. Witir, Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, sekurang-kurang solat witir yang sempurna ialah 3 rakaat. Yang lebih sempurna ialah 5 rakaat, kemudian 7 rakaat, kemudian 9 rakaat. Jika solat dilakukan melebihi 11 rakaat, witirnya tidak sah, tidak dianggap witir, dia kira solat sunat lain. Jadi witir, 1 ada,
3, tapi ulama kata 3 sekurang-kurangnya. Tapi buat 1 witir juga. 3, 5, 7, 9, 11. Man ahabbu ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melakukan solat sunat witir sebanyak 5 rakaat. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Maka lakukanlah. Siapa yang ingin melakukan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang lakukan solat sunat witir sebanyak 1 rakaat, maka lakukan juga. Jadi jangan berwala-wala. Ni hadis riwayat Abi Daud. Buat 3 bagus, 5 bagus, 7. Tapi nanti ada perbahasan tau. Boleh tak kita buat terus 3 rakaat terus. Cuma ulama mengatakan jangan disamakan antara solat sunat witir itu dengan solat maghrib, solat fardu. Ada orang buat tahiyat awal, hendaklah dia 2 salam. Kalau nak buat 5, 2 salam, kemudian 1, kemudian 2, boleh. 2, 4, 1, boleh juga. Tapi mana-mana masjid biasa buat 3, 2 salam, kemudian 1. Sikit lagi. Autiru bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw 11. Lakukanlah solat sunat witir dengan 5 rakaat. Aw sab'in aw tis'in aw 11. Ataupun 7 rakaat, ataupun 9 rakaat, ataupun 11 rakaat. Jika dilakukan melebihi 11 rakaat, maka tidak sah solat witirnya. Ini tadi riwayat tu kata Nabi SAW tidak pernah solat lebih daripada 13 rakaat. Tidak melebihi 13 rakaat. Jadi 11 boleh buat witir. Dan sampainya, kalau nak cerita afdal, memang lamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, memang lama. Jadi kita ni kalau tak mampu nak buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah mana yang kita mampu. Kalau nak cerita solat tarawih, mana lebih afdal, baca surah panjang ke atau surah pendek? Jawapannya pendek dan lengkap. Tapi kalau nak buat kelainan, ada orang nak baca surah panjang di masjid, taklah menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau nak cerita panjang pendek, tapi ini bicara hukum. Kalau undang-undang SOP yang terbaru boleh surah pendek. Surah pendek. Jadi pendek itu lengkap. Lengkap dia punya surahnya. Jadi terrahmati Allah, bicara solat tarawih pun sudah 20 rakaat. Saya ulang lagi sekali, yang dinamakan tarawih itu 20 rakaat. Kurang daripada 20 kata ulama tidak dinamakan tarawih, tapi dapat juga pahala. Pahala apa? Pahala solat sunat. Jadi tahun ni jazamkan, kita tanamkan azam supaya kita semua di antara kita dapat mampu buat 20 rakaat. Witir pun tak tinggal. Dapat khatam Al-Quran setiap seorang, insya-Allah. Kemudian niat yang baik-baik. Banyakkan bersedekah, boleh lagi menabung ni. Nabung. Kemudian bulan Ramadan sedekah, terutama 10 malam terakhir. Lebihkan. Dan satu lagi pesanan Tuan Guru. Kalau boleh bulan Ramadan, 4 rakaat niat terakhir. Lepas 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas isyak. Jangan tinggal. Ni amalan yang buat sikit, pahala berganda. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya menyamai 240,000 rakaat. Satu rakaat menyamai 30,000 rakaat. Satu rakaat. Jadi kalau 4 rakaat lepas isyak, 4 rakaat kali 30,000 berapa? 120,000. 4 rakaat sebelum zuhur, 120,000 tambah 120,000 berapa? 240,000 rakaat. Jadi jangan ditinggalkan kalau boleh. Tapi apa nak buat lepas isyak, ada orang katakan nak sembahyang nanti tergesa-gesa. Kan? Lepas isyak, kau orang nak bangun tarawih kan? Kadang Bilal tak sabar nak bangun kan? Jadi cuba disempat-sempatkan. Solat ba'diyah isyak. Jadi kalau nak buat 4 terus boleh,
Dua-dua pun boleh. No problem. Kalau tanya saya macam mana? Kadang saya buat dua-dua, kadang buat 4 terus. Kadang-kadang 2 je. Ikut mana tuan-tuan. Adik rahmat Allah. Saya kira cukup sekadar tu, insya-Allah. Yang baik dan buruk daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon tuan-tuan anda sedapkan. Saya doakan tuan-tuan semua panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum wa tawwil umrahum. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah mereka semua di masjid ini ya Allah. Tambahkan rezeki mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Temukan kami bulan Ramadan ya Allah. Jadikan kami hamba yang beriman ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.